Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita hari ni. Rara, dekat mana kita hari ni? Kita hari ni di dalam studio yang untuk kali pertama kita on air. Santai sekejap. Santai sekejap. Pertama kali hari ni video ini memang saya pun saya first time sampai kan. Kita yang merasmikan. Kita rasmikan mic ni. Ya, mic ni pun nampak mahal. Boleh tahan juga. Okay. Dan ni first time kita dekat sini, first time dalam segmen santai sekejap dan first time saya jumpa Rara. First time juga jumpa Nazrul. Ya, okey. So hari ni kita kenapa apa benda santai sekejap ni, mungkin orang dekat sana nak tahu. Okey, santai sekejap ni adalah satu platform yang kita sembang-sembang berkaitan dengan isu-isu semasa dan sekarang ni seperti yang kita sedia maklum, sekarang kita tengah dalam fasa pilihan raya negeri. Jadi santai sekejap ni kita akan fokuskan tentang berita-berita ataupun isu-isu hangat berkenaan dengan pilihan raya negeri. Baik. Saya ni memang kali pertama dan kita nak satu platform yang relax, santai, sembang-sembang. Dan kalau penonton-penonton ni kita ada cadangan ke ataupun ada isu yang nak diutarakan, boleh bagi tahu dan kita akan bawa dalam episod yang seterusnya. Saya difahamkan kita ada banyak episod Betul. Dan akan tukar-tukar katanya. Betul. Maknanya bukan muka saya dengan muka Rara saja. Sebab nanti kalau muka kita biasa keluar, orang bosan. Orang nak tengok biar muka jarang-jarang. lain juga. Jarang-jarang baru orang rindu. Ya, betul. Baik. Dan kita akan cakap dalam lebih kurang 45 hingga 60 minit. Kita akan ulas semua isu dan dengan 3 segmen untuk kita berikan pencerahan kepada yang menonton di luar sana. Segmen pertama kita apa, Rara? Segmen kita sebelum tu nak cakap untuk santai sekejap ni kita akan fokuskan video ni di YouTube, saluran YouTube kita. So jadi penonton yang menonton perlulah subscribe, like dan juga follow Santai Sekejap. Subscribe, like, follow. Jangan lupa. Ni tengah tengok ni, kat tepi tu ada butang subscribe. Subscribe sekarang. Like dan follow kita punya segmen. Baik. Jom kita pergi pada segmen yang pertama. Segmen pertama kita ni kita nak cerita siapa? Kau aku. Kau aku. Apa benda ni? Kau aku ni. Macam gaduh kan? Macam gaduh pula kan? Okay, kau aku ni adalah segmen yang berkenaan dengan diri peribadi kita, betul? Ya, betul. Kita nak cerita kita tentang nak saling kenal mengenali. Yalah, sebab ni pun first time kan. First time, jumpa dengan Rara. Dan mungkin orang kat luar pun tak kenal Rara, tak kenal Nazrul. Jadi kita nak perkenalkanlah dengan segmen pertama kita fokus tentang diri dan juga kerjaya. Baik, saya start dulu lah. Pandai dia. Okey, tak apa, kita terima. Boleh. Orang bagi kita bola, kita sambut. Okey, sambut baik. Jadi nak tanyalah Rara, pertama sekali apa nama penuh Rara dan kerja apa? Nama diberi Atira Fatin binti Muhammad Azani. Nama panggilan Rara. Bukan YB Rara. Kita belum YB lagi. Patutlah bila sebut nama Rara, saya dia ingat YB Rara kan. Lain orangnya. Bila pula Rara nak ni podcast aku ni terkejut juga. Rupanya lain. Rara lain. Tapi nampak lagi muda pada YB Rara. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekejap lagi kita belanja sate. Okey, nanti kita belanja sate. Lepas tu kerja kat mana lah? Okey, Rara bekerjaya sebagai business development dalam bidang IT. Tapi kalau tanya background Rara adalah sarjana muda untuk kejuruteraan kimia. Maknanya berbeza kerja. Berbeza sangat. Tapi sabar tak? Sangat-sangat mencabar. Kalau dulu waktu belajar dulu, dia dah mencabar sebab kalau kita tengok chemical engineering tu antara nombor 2 yang orang kata course yang agak mencabar, susah. Tapi bila masuk bidang IT ni dia ada cabaran lain pula. Dia macam seolah belajar degree lagi sekali. Macam itulah lebih kurang. Tapi apa-apa pun dia konsep masih tetap sama. Dia ada berlaku proses tu semua, jadi tak susahlah untuk Rara menguasai bidang yang baru dalam bidang kerjaya ni. Okey, itulah nak cerita dekat penonton-penonton kita. Kita nak balas balik. Dan nanti balas tak nak. Tak bagi lagi. Okey, cerita. Maknanya
Kan? Maknanya kan Rara, tak semestinya benda yang kita belajar dekat universiti tu, Betul. bila masuk bidang kerjaya kita akan kerja di bidang tu. Betul tak? Setuju. Sebab sebenarnya bidang kerjaya ni adalah dia bergantung kepada situasi kita pada ketika tu. Dia banyak faktor-faktor luar yang kadang-kadang bila kita contohlah bila kita belajar dulu time sekolah, kita dah cakap kita dah plan kita nak jadi doktor. Tapi bila dah sampai satu masa mungkin jalan tu bukan ke situ. Jadi kita kena sentiasa be open minded, menerima apa sahaja yang ada depan kita lah. Dan paling penting adalah be adaptive, Yes, beradaptasi dengan kita punya perjalanan. Betul. Itu message kita nak sampaikan dekat penonton-penonton kita. Betul. Okey, tadi kata Rara kita nak balas balik. Okey. Tadi Rara dah memperkenalkan diri, sekarang nak tanyalah Nazrul, apa nama penuh dan juga kerjaya? Nama penuh saya panjang. Uish. Pendek kalau tulis dekat kertas periksa tu setengah jam saja tulis nama saya. Tapi biasa orang kenal Nazrul Nazir lah. Nazrul Nazir lah. Tapi share lah sikit nama panjang. Nama panjang Muhammad Nazrul Hakim bin Mat Nazir. Okey. Nama panjang Muhammad Nazrul Hakim bin Mat Nazir. Tapi biasa orang kenal Nazrul Nazir. So sekarang saya bekerja di sebagai pengamal undang-undang di firma Guaman Tetuan Asia dan Hisab. Saya buat undang-undang sivil dan juga syariah dalam bahagian litigasi. So memang kerja ni hari-hari masuk court, keluar court, buat masuk mahkamah, keluar mahkamah, buat kertas kausa dan grill orang dalam mahkamah. Itu je lah kerja kita. Faham. Jadi Nazrul fokus bidang apa tu kalau dalam law tu, civil ke syariah ke? Okey, saya banyak fokus kepada syariah lah mula-mula, dan juga dalam bidang sivil saya lebih fokus kepada jenayah dan juga lebih kepada litigasi sivil. Contoh macam kes saman fitnah kan, macam kes saman isu tanah dan sebagainya kan. Macam bila ada benda yang melibatkan litigasi ataupun bicara di mahkamah, itu kita akan saya fokus pada bidang-bidang tu lah. Nak berdebat berhujah dekat mahkamah lah sebenarnya kita. Okey, alhamdulillah. Saya nak tanyalah Nazrul, apakah cabaran Nazrul sebagai lawyer? Dah berapa tahun dan apakah cabaran yang memberi kesan? Cabaran yang memberi kesan, okey. Cabaran pertama tu bila duduk dalam undang-undang tu lah. Sebab saya bila keluar je daripada universiti, terus masuk dalam bidang, terus masuk latihan dalam kamar. Kemudian lebih kurang 6 bulan saya keluar dan kemudian lari daripada bidang undang-undang, pergi masuk pejabat kerajaan pula. Masuk pejabat menteri dan kemudian masuk pejabat Perdana Menteri. Kemudian nak catch up balik, masuk balik bidang undang-undang, nak catch up balik benda yang kita dah tinggalkan lebih kurang 2-3 tahun. Itu cabaran paling besar adalah cabaran untuk yang paling besar adalah cabaran bila kita nak adapt balik dengan situasi semasa tu lah. Dan bila kita dah tinggal bidang undang-undang tu, nak kejar balik. Dan bidang undang-undang ni dia sangat mencabar. Lagi-lagi bila kita bercerita tentang bila masuk mahkamah. Dia melibatkan nyawa kan? Kalau salah bela orang, kalau salah orang tu tak salah tapi kita tak elok bela dia, akhirnya menyebabkan ke tali gantung. Jadi dia melibatkan nyawa. Itulah cabaran paling besar. Maknanya kena buat kerja betul-betul lah. Kalau orang-orang dulu kata sebelah kaki tu saya ada satu lagi soalan, Nazrul. Saya dengar dulu adalah bekas calon. Boleh ceritakan sikit? Alamak, terbongkar rahsia. Mana boleh sorok-sorok ni, orang hebat depan Rara ni. Kita sebab tu tak nak dengar, kita tak nak tutup benda tu, tak nak orang tahu. Pakai mask. Sebab dah terbuka. Dulu itulah sebab kenapa saya berhenti di pejabat Timbalan Menteri waktu tu adalah diarahkan untuk berhenti untuk bertanding dalam pilihan raya umum yang lalu di Parlimen Bangi. Alhamdulillah, cabaran pengalaman yang pertama di usia 27 tahun bertanding, calon muda kita bertanding di kawasan yang paling sengit dengan 300,000 pengundi. Sangat sukar, dan juga kawasan tu kalau untuk Perikatan Nasional itu adalah kawasan yang kita boleh katakan kawasan hitam lah, sebab dia ada 2 dun tu adalah
pengundi pada nama pengundi bukan Melayu. Tapi Alhamdulillah saya berjaya mengharunginya dengan baik dan dapat 700,000 undi. Alhamdulillah. 70,000 undi. Banyak tu. 70,000 undi daripada warga Bangi. Alhamdulillah. Okey, berdasarkan bilangan pengundi yang daripada 700,000 tadi, 70,000. Pengundi dia 300,000, saya dapat 75,000. 75,000. Dalam dapatan 75,000 tu, adakah kalau dalam konteks politik lah bacaan politik, berapa sokongan anak muda? Mengejutkan. Sebab bila kita masuk bertanding dalam pilihan raya tu, undi yang paling kita risau adalah undi anak muda. Betul. Sebab waktu tu kita tengok sentimen anak muda tu belum lagi lah pada waktu tu. Belum hangat lagi. Belum hangat lagi lah, terutama kepada Perikatan Nasional. Betul. Khususnya pada PAS yang mana dilihat agak tidak sealiran dengan anak muda waktu itu. Anak muda, okey. Jadi itu cabaran paling besar. Tapi mengejutkan bila keluar keputusan pilihan raya, hampir semua UDM, saluran anak muda, terutama saluran first voter, menang. Alhamdulillah. Itu antara yang menyumbang kepada 75,000 undi tu adalah daripada golongan anak muda 18 hingga 20 tahun. Jadi kalau dari dapatan tu, kita boleh ambil kira bahawa anak-anak muda sekarang ni memilih untuk mengambil tahu tentang situasi politik di Malaysia. Kecanaan anak muda ni dia dah berbeza. Dulu kita nampak macam anak muda ni tak nak ambil tahu lah, melantak lah, nak jadi apa-apalah. Aku macam gini juga. Kau aku. Tapi keputusan pilihan raya tu menunjukkan bahawa mereka sebenarnya cakna dengan isu politik semasa dan mereka membuat suatu keputusan yang mereka rasakan terbaik bagi mereka dan itulah yang diterjemahkan dalam pilihan raya yang lalu. Betul. Dan kita harapkan untuk pilihan raya negeri kali ni, wave anak muda tu akan terus apa orang kata membara lagi dan kalau boleh kita nak minta semua student-student, pelajar-pelajar di universiti untuk keluar dan balik mengundi sebab setiap undian tu adalah sangat bermakna menentukan kemenangan satu-satu calon tu dan khususnya menentukan kerajaan yang memimpin untuk negeri tersebut. Rasanya kita dah selesai segmen pertama kita. Aku kan. Jadi lepas ni kita ada pula segmen yang kedua. Ya, betul. Dia mungkin segmen ni lebih berat sikit. Lebih berat sikit daripada tadi. Macam tadi segmen pertama kita dah sentuh-sentuh sikit tentang politik, celup-celup sikit. Tapi untuk segmen kedua kita akan memfokuskan lagi tentang anak muda dan politik. Dia berkait dengan apa yang kita sembang tadi. Betul. Jadi sebelum kita start segmen yang kedua, apa kata kita rehat dulu, kembali selepas ini. Okey, bersama lagi kita dalam Santai Sekejap. Santai Sekejap. Dalam segmen yang kedua tadi, kita ada sebutkan Rara pasal kita nak cerita tentang anak muda dan politik. Ya, betul. Ini kita nak cerita tentang pasal PN kan, Rara? Betul. Okey. Apa tajuk dia, Rara? Untuk segmen kedua ni adakah no. Anak muda dan politik. Anak muda dan politik. Tajuk dia adakah PN? Adakah PN gabungan yang jumut atau konservatif? Baik. Macam mana Rara? Rara nak tanya ni saya tanya dulu? Rara akan tanya dulu. Rara nak tanya dulu. So Rara nak tanya. Yeah. Ada orang kata Perikatan Nasional ni gabungan parti yang jumut dan konservatif. Atau kata lainnya adalah lapuk dan kolot lah. Okey. Yang mana pembawaan sistem pemerintahan tak sesuai dengan sistem pemerintahan yang demokrasi moden macam sekarang. Okey, bolehkah Nazrul bagi sedikit pandangan tentang gagasan yang dibawa oleh Perikatan Nasional? Gagasan tentang Perikatan Nasional. Baik, sebelum tu saya nak tanya Rara dulu. Rara lepas salat saya Alamak. Pertama kalilah Rara masuk bersatu.
Satu ni sebahagian daripada Perikatan Nasional. Betul. Apa perasaan Rara waktu tu dan macam mana Rara nampak bersatu waktu tu? Okey, kalau nak kata ni pandangan peribadi Rara bermula dengan NGO. Jadi dalam NGO Rara banyak involve dalam kerja-kerja kebajikan. Jadi adalah orang di dalam Bersatu ni tanya, Rara berminat tak untuk bersama dengan parti Bersatu? So Rara macam fikir-fikir balik, and then kita tengok pimpinan-pimpinan yang di Bersatu ni agak seperti macam contoh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebab Rara secara personally Rara orang Johor. Jadi memang Johor dekat Johor Bahru. Jadi memang daripada muda sentiasa mengikut perkembangan semasa politik Tan Sri Muhyiddin. Jadi bila kita dah ditawarkan begitu, Rara pun jalan dengan hati yang terbuka masuk Parti Bersatu. Jadi bila Rara dalam Parti Bersatu dan Perikatan Nasional lah, Rara boleh nampak dalam parti ni kita sangat terbuka. Terbuka menerima pandangan dan suara anak muda. Itu yang paling utama sekali. Dan parti ni dia memberi satu, orang kata, platform. Macam kalau kita, macam Rara dulu tak terfikir pun sebenarnya nak masuk dalam politik. Tapi bila diberi ruang begitu, kita rasa orang nampak potensi kita. Di dalam Parti Bersatu ni nampak potensi kita untuk kita ke hadapan. Jadi sebagai tadi soalan tadi apa sebagai pandangan masuk dalam Bersatu. Macam mana Rara nampak Bersatu ni? Nampak Bersatu bila PN lah, Perikatan Nasional secara umum lah. So Rara nampak kalau kita tengok dulu orang banyak cakap Parti Bersatu dia macam Parti UMNO. Okey, tapi kita tak boleh nafikan benda tu sebab kita ni dalam Malaysia ni balik-balik itu je sebenarnya. Tapi kalau kita tengok secara konteks realitinya, kalau Parti Bersatu ni dia lebih kurang sama dengan apa yang dibawa, objektif yang dibawa oleh Parti UMNO. Tapi kita boleh nampak parti belah sana tu macam seolah tak berapa nak memegang objektif yang asal. Dia dah mula lari. Jadi sebagai anak muda, wanita, Rara nampak di Parti Bersatu ni objektifnya masih kuat berpegang kepada macam konsep tadi kita ceritalah, konsep Abata tu sendiri, agama, bangsa dan juga tanah air. Dan sebagai wanita muda di situ, Rara rasa sebagai pandangan peribadi kita rasa suara tu bila kita diberi platform untuk kita bercakap, untuk kita melontarkan pandangan kita, secara tak langsung kita rasa diri dia dengar lah. Sebenarnya untuk kita melontarkan pandangan tu tak ada masalah tau. Tapi untuk orang mendengar tu, bila kita Rara rasa didengari. Betul. Tapi kan nak jawab lah soalan Rara tadi kan. Itulah sebenarnya yang saya nampak lah. Mungkin saya nak tanya Rara setuju atau tidak. Itulah sebenarnya gagasan yang dibawa oleh Perikatan Nasional. Dia lebih kepada keterbukaan. Betul. Bayangkan contoh. Bukan contoh dah, memang benda berlaku. Saya budak muda, umur 27 tahun. Betul. Yang kalau orang yang kenal saya dalam PAS, dia akan tahu kelantangan seorang Nazrul Nazir ni agak kritikal dengan sebahagian pimpinan PAS. Tapi diberikan ruang dan peluang untuk bertanding mewakili Perikatan Nasional dalam Raya Umum Parlimen Bangi. Walaupun dalam keadaan kita ada sedikit pandangan yang mungkin kritikal dan sinikal terhadap parti PAS dan juga Perikatan Nasional. Tapi oleh kerana orang nampak pimpinan di atas nampak kerja kita, nampak kemampuan kita dan yakin this kid budak ni dia ada dia ada potensi, dan mereka letakkan saya untuk bertanding di kawasan yang agak mencabar, tetapi alhamdulillah sokongan yang diberikan tu agak baik PAS baik Bersatu di Bangi. Tapi nak ceritanya keterbukaan. Betul. Keterbukaan tu yang mana regardless of you ni budak ke apa,
dia terbuka untuk berikan peluang. Betul. Dia konsep beri peluang. Dan itulah mungkin sebab tadi itulah yang bila kaitlah dengan yang Rara sebut tu didengari. Betul. Keterbukaan, didengari, dan lebih kepada saya boleh sebut inklusif lah kan. Betul. Inklusif. Rara ingat tak dulu waktu kita Perikatan Nasional Perintah Malaysia waktu pandemik COVID dulu. Betul. Waktu Abah jadi Perdana Menteri. Macam-macam bantuan kita bagi. Betul. Kalau kita tengok waktu pandemik dahulu yang pelajar-pelajar tak boleh pergi sekolah, tak boleh ke universiti, yang meniaga tak boleh nak meniaga. Kalau kita tengok pada ketika tu rangsangan ekonomi ataupun bantuan-bantuan prihatin yang diberikan pada ketika tu sangat-sangat memberi impak yang besar kepada rakyat. Betul. Dan waktu tu bantuan pula diberikan, dia tak kisah Melayu ke Cina ke India ke Iban ke Kadazan ke, semua diberikan bantuan kan. Betul. Pakej prihatin, penjana, pemulih, Aisina, bantuan baku makanan, whatever it is, nama dia macam-macam nama. Hari tu apa nama dia, pasal prihatin, jualan prihatin, sayur dijual seikat RM1. Mana nak dan dapat? Tak ada tanya apa tu, bila orang nak beli tu tak ada you Melayu ke? You Melayu kita bagi RM1. Tak. Perikatan Nasional ke? Perikatan Nasional ke? Tak ada kan? Tak ada. Tapi kan itulah yang menunjukkan sebenarnya gagasan Perikatan Nasional ni lebih kepada inklusif, betul? Betul. Dia orang kata kat sini memfokuskan kebajikan rakyat. Tak mengira bangsa, umur ataupun lokasi, semua diberikan sama rata. Sama rata kebajikan. Satu lagi lah, bila kita tengok balik bila Perikatan Nasional Perintah tahun 2020. Kalau kita tengok kan barisan kabinet tu Rara, bukan hanya daripada parti Bersatu, daripada parti UMNO, daripada parti PAS, MCMIC pun juga ada dalam barisan menteri lah. Tapi juga ada golongan profesional ataupun golongan teknokrat yang diberikan ruang oleh kerajaan pada waktu itu, walaupun mereka ni tidak ada keahlian dalam mana-mana parti lah. Yang saya boleh sebut antaranya adalah bos saya, mantan bos saya, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan. Oleh kerana kefakihannya dalam bidang agama, dia diberikan peluang untuk menjadi Menteri Agama suatu zaman Abah jadi Perdana Menteri. Dan juga seorang lagi adalah Datuk Seri Tengku Zafrul. Walaupun sekarang dia dah join parti politik, tapi waktu itu dia hanyalah seorang teknokrat, bekas CEO CIMB, dan diberikan ruang dan peluang untuk mengepalai Kementerian Kewangan. Betul. Maknanya kalau kita tengok barisan menteri-menteri yang di barisan kabinet kita lah waktu kerajaan Perikatan Nasional tu, Abah ni dia tak memilih. Tak memilih. As long as pemimpin tersebut boleh deliver kerja dia, kita jalan. Kat situ kita boleh nampak. Kalau contohlah kita ambil hari-hari Abah ada depan TV. Hari-hari Abah ada di kaca televisyen kita untuk menenangkan rakyat-rakyat yang ada kat rumah, tak boleh keluar ni, tak boleh balik kampung, tak boleh pergi kerja apa semua kan, tak boleh beriadah. Jadi kalaulah yang parti belah sana tu kata kita ni Perikatan Nasional ni tamak gila kuasa dan juga pangkat, tak nampak sebenarnya benda tu. Sebab hari-hari yang di Abah dalam TV tu boleh sangat Abah nak promote diri sendiri ke, nak kempen ke kan, nak berkempen ke. Sebab pada ketika tu pun kita sebenarnya dah hampir-hampir dah sebenarnya nak pilihan raya umum. Masa tu nak pilihan raya negeri Melaka. Boleh sangat kita nak berkempen pada ketika tu. Tapi Abah memilih untuk tidak melakukan sebarang bentuk kempen dan hanya memfokuskan tentang update-update semasa waktu pandemik. Jadi berdasarkan apa yang kita sembang ni, setuju tak? Maknanya PAS ni bukan PAS, Perikatan Nasional secara umum, PAS Bersatu Gerakan, sebenarnya bukanlah satu parti yang jumud, bukanlah satu parti yang eksklusif, tetapi dia lebih bersifat inklusif. Dia meraihkan semua kepelbagaian kaum dan tumpu kepada aspek kebajikan prihatin, dan malah membuka ruang kepada mana-mana pihak yang mempunyai kepakaran untuk
bersama dalam kerajaan, dan itulah satu bentuk bahawa gagasan Perikatan Nasional adalah sebuah gagasan yang inklusif dan menafikan tomahan bahawa parti Perikatan Nasional ini adalah sebuah parti yang jumud dan konservatif. Betul tak, Rara? Betul. Ni menjawab kepada soalan Rara tadi. Soalan Rara tadi. Dia pandai dia ni, Nazrul ni. Okay. Dia ambil jawapan kita, dia pakai jawapan dia tambah jawapan dia. Pandai. Itulah dia podcast. Betul. Okay, so saya kira kita dah selesai lah untuk segmen yang kedua. Betul. Lepas ni kita nak masuk segmen yang baru kan? Segmen kita yang ketiga, iaitu segmen kita yang terakhir lah. Okay. Segmen isu-isu semasa. Isu semasa, kita nak cerita pasal isu-isu yang semasa yang berlaku di sekitar kita. Isu apa? Kita simpan dulu. Kita tunggu nantikan isu apa yang kita nak bicarakan selepas pada ini. InsyaAllah. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke segmen ketiga, Santai Sekejap. Segmen ketiga ni macam tadi kita cakap, waktu segmen kedua kita akan membicarakan isu-isu semasa. Isu-isu semasa. Sebab sekarang ni kita nak pilihan raya negeri kan. Jadi of course lah isu-isu semasa yang berkaitan dengan politik. Berkaitan dengan pilihan raya lah. Okay, isu apa kita nak sembang ni hari ni? Okay. Isu kita adakah tu kita potong siapa yang paling untung dalam kerajaan perpaduan. Jadi saya nak lontarkan soalan pertama pada Nazrul kita kat sini. Siapa yang paling untung sebenarnya dalam kerajaan perpaduan? Siapa yang untung? Saya kan, kalau tanya saya siapa yang untung kan, ramai yang untung, tapi yang pasti bukan rakyat yang untung. Siapa pula tu? Bukan rakyat yang untung. Sebab kalau nak cerita siapa yang untungnya adalah orang yang jadi kerajaan lah. Tapi bukan rakyat lah yang pasti yang untung. Pertamanya kita tengok pada konteks orang yang paling untung, iaitu orang yang dah lama teringin nak menjadi Perdana Menteri dan diberi peluang kali ini. Betul. Untuk dia dapat apa yang diimpikan untuk jadi Perdana Menteri. Sebagai seorang anak muda yang lahir di zaman reformasi, dengan keluarga, latar belakang keluarga dalam latar belakang keluarga yang juga terlibat dalam perjuangan reformasi, dan kemudian turut bersama jugalah dalam perjuangan reformasi ni. Walaupun sekarang ni saya dalam PAS, tapi saya pun mengharapkanlah insan ini menjadi Perdana Menteri. Nak tengok apa benda yang dia nak bawa. Tapi itulah, Rara rasa macam mana setakat ni prestasi beliau sebagai Perdana Menteri? Prestasi sebenarnya lah, ni pandangan peribadi tak melibatkan apa-apa. Secara pandangan peribadi, sebab Rara sekarang ni bekerja memang dalam bidang sales lah, sales, business development. Jadi agak sebenarnya mengecewakan sikit. Kenapa tu? Ini pandangan peribadi jangan ambil sangat. Sebab macam contoh kerja Rara melibatkan pertukaran mata wang, melibatkan pelabur-pelabur di luar sana kan. Sebab Rara business development yang melibatkan bisnes yang sebegitu. Kadang-kadang nak meyakinkan orang orang kata, kalau dalam bidang IT kita panggil principal lah. Nak meyakinkan principal tu untuk adakan untuk datang ke sini tu susah. Support tu susah. Saya lah Rara. Sebab kenapa saya nak sangat tengok Datuk Seri Anwar ni jadi Perdana Menteri. Sebab yelah, suatu zaman mula-mula tu kita kagum lah dengan dia, perjuangan dia pada tahun 1998, kena pecat, kemudian masuk penjara dan sebagainya. Kemudian dia memimpin pembangkang. Bila dia memimpin pembangkang dalam Pakatan Rakyat, banyak janji-janji, tawaran-tawaran yang ditaburkan. Kalau saya jadi Perdana Menteri, hari ini kita bentuk kerajaan, esok harga minyak turun. Banyak lagi lah. Yang video-video viral tu. Video viral yang lama tu kan. Banyaklah benda selain pada harga minyak tu, ada banyak royalty dan sebagainya kan. Kita waktu tu, yelah, bila kita waktu tu PAS bersama dengan Datuk Seri Anwar PKR dalam Pakatan Rakyat, kita rasa kagum dan kita nak sangat kalau dia jadi Perdana Menteri, benda-benda ni akan dilaksanakan. Tapi
di hujungnya Raran, di hujungnya kita tengok semua benda yang disebut, yang ditawar, yang dijanjikan tak dapat pun dilaksanakan dan lebih kepada sembang. Betul. Ataupun lebih pada menceceh. Betul. Sebab pertamanya bila kita tengok bila Dato' Seri Anwar menjadi penasihat ekonomi Negeri Selangor, tetapi yang memainkan peranan mengembangkan ekonomi Negeri Selangor ini lebih kepada Menteri Besar waktu itu, iaitu Tan Sri Khalid. Betul. Dan tak banyak sumbangan signifikan Dato' Seri Anwar terhadap pembangunan ekonomi Negeri Selangor waktu itu. Okey, tadi kita sekarang tengah bercakap tentang siapa yang Paling untung dalam kerajaan perpaduan. Okey, di sini Rara nak share sikit lah. Okey, berita daripada Astro Awani. Golongan belia di Terengganu terima peruntukan lebih RM500,000. RM500,000. Okey, bantuan apa tu? Okey, kat sini Rara baca sikit lah. Okey, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bersetuju memperuntuk geran tambahan sebanyak RM100,000 kepada Persatuan Belia Gabungan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah bagi tujuan pembangunan aktiviti golongan itu di negeri berkenaan. Okey, yang menariknya di sini, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, jumlah itu mungkin bertambah bergantung kepada prestasi golongan itu dalam Pilihan Raya Negeri atau PRN pada 12 Ogos ni. Itu yang ni menarik sebab saya ingat lagi video tu. Dia ada sebut macam tu. Hujung tu dia ada kata asalkan, dia kata boleh tambah asalkan Belia Negeri Terengganu bersama dengan gelombang merah dan biru dalam PRN ni. Betul. Maknanya too obvious, terlalu jelas. Betul. Berkempen dan seolah-olah kalau you undi I bagi you sagu hati, gula-gula. Betul. Macam contoh Rara sendiri kan, bila dengar tu, bila tengoklah video tu kan, alamak, ni betul ke, troll ke, black ops ke, tak percaya. Rupanya benda tu legit. Memang sebab tengah tengok dalam berita, siap tengok Google lagi. Betul ke? Betul. Bukan tipu lah benda tu. Sebab kalau kita petik dekat berita Astro Awan ni pun dia ada mention juga yang tadi Nazrul cakap. Gelombang biru dan merah kali ni akan menjadi manifestasi paling penting perubahan landscape politik di Terengganu. Bila kita cerita pasal apa yang Datuk Seri Zahid Hamidi sebut ni kan, dia berkait pula dengan yang baru-baru ni berlaku sebelum pada penamaan calon dan sebelum pengumuman pilihan raya negeri sebelum dibubarkan, berkenaan petition di Kuala Terengganu. Yang mana kita semua tahu di Kuala Terengganu kemenangan Perikatan Nasional kemenangan PAS waktu tu, Datuk Haji Hamzat, Ahli Parlimen Kuala Terengganu, dibatalkan. Kenapa? Sebab Hakim Mahkamah mendapati ada unsur politik wang. Tapi kalau kita selusuri balik kes tu, apa yang dimaksudkan dengan politik wang oleh Hakim waktu tu adalah kerana adanya bantuan daripada Kerajaan Negeri Terengganu, bantuan air belia, yang mana bantuan tu diluluskan oleh Kerajaan Negeri Terengganu dalam sidang DUN, dan kebetulan pemberian dapat ada proses-proses apa semua biasalah dalam kerajaan, ada proses-proses dia. Pemberian tu dibuat pada ketika waktu kempen, dan yalah siapa nak jangka waktu tu Datuk Seri Ismail Sabri nak bubarkan parlimen kan. Terengganu dah luluskan awal daripada tu dan memang dah dijadualkan pemberiannya pada waktu itu. Tapi sebab pemberian bantuan air belia ni yang diberikan oleh adun-adun di situlah, yang mana sekarang ni sedang bertanding pilihan raya lah, adun Batu Buruk, adun Bandar, adun ladang dan sebagainya, menyebabkan apa yang pemberian yang diberikan oleh adun-adun tu dinisbahkan kepada mempengaruhi undi kepada ahli parlimen, iaitu Datuk Haji Hamzat, menyebabkan kemenangan Datuk Haji Hamzat dibatalkan hanya kerana bantuan air belia yang sebenarnya tak ada kaitan pun dengan pilihan raya. Tapi berbalik pada apa yang Rara sebut tadi lah, ini secara jelas terang dan nyata. Sebut pula tu hujung tu kena bersama dengan gelombang merah dan biru kan. Kalau dalam konteks Kuala Terengganu yang tak nampak jelas pun dikatakan ada unsur politik wang, bagaimana pula dengan yang disebut secara jelas oleh Datuk Seri Zahid Hamidi ni? Betul. Itu mungkin lebih
daripada politik wang lah saya rasa. Betul tak Rara? Betul. Tapi kalau kita tengok respon daripada pihak SPRM menyatakan bahawa itu tak nampak sebagai politik wang ataupun rasuah. Satu saya kata tadi, ini adalah orang yang kedua yang untung selepas Datuk Seri Anwar. Apabila tertubuh kerajaan paduan, Datuk Seri Zainuddin ni adalah orang yang kedua untung. Itulah keuntungannya dia jadi Timbalan Perdana Menteri, sebab waktu kita Perikatan Nasional tu Datuk Seri Zainuddin tidak diberikan sebarang jawatan dalam kerajaan. Kemudian sekarang ni Datuk Seri Anwar lantik dia, angkat dia sebagai Timbalan Perdana Menteri, walaupun sebelum tu duk sebut lagu yang famous tu Rara. Hoya hoi. Walaupun sebelum tu duk sebut sakau tapi jadi kawan sakau lah, itulah. Kita pun tak tahu tu. Kita tak tahu. Sampai tiba-tiba tubuh kerajaan kau dah ada di belakang ke? Kawan rupanya. Itulah realiti politik semasa kalau kita nak kongsikan untuk segmen yang ketiga ni Rara. Alhamdulillah. Betul. Okey, untuk yang ini kita, sebab kita dalam pilihan raya negeri sekarang ni, jadi kita nak minta lah anak-anak muda di luar sana untuk jangan lupa balik, walaupun tengah-tengah bulan kita tetap kena turun balik ke kampung masing-masing dan mengundi, kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Dan pastikan bila mengundi tu kena pilih yang betul-betul. Betul tak Rara? Sebab kesan dia bukan dirasai oleh kita saja, tetapi seluruh negeri tu akan rasa, dan kesannya bukan sehari dua. Tetapi kesannya kita kena hadap dalam tempoh 5 tahun. Jadi anak muda, pastikan balik mengundi dalam pilihan raya negeri kali ni. Sebab kali ni bukan lagi kita bagilah Chan. Dah tak boleh dah. Kita dah nampak kesan dia dah. Kena buat keputusan yang betul berdasarkan track record, pengalaman, sebab masing-masing tiga parti dah ada pengalaman memerintah. Kena tengok mana yang ada track record yang lebih baik, itulah yang kita kena beri peluang untuk mewakili dan untuk memimpin kita dalam kerajaan negeri, pilihan raya negeri ni akan datang. Ya, betul. Baik. Jadi saya kira kita dah selesai. Dah sampai ke hujung episod 1. Kita ada banyak lagi episod lepas ni, dan lebih ramai lagi juga akan ditampilkan. Mungkin lepas ni ada muka lain pula. Kita jangan selalu tunjuk muka. Nanti kan kalau Syed tunjuk muka je bosan pula. Kita jumpa lagi dalam siri Santai Sekejap yang akan datang. Nantikan siapa pula yang akan ditampilkan pada episod yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye.